السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Sambung semula pengajian kita, kitab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karangan Tuan Guru Syekhuna Datuk Seri Haji Abdul Hadi bin Haji Awang, di muka surat 21. Itu kitab Rumi. Muka surat 29. Kitab Rumi 29. Ini kita Arab, kita Jawi. Tajuk Jalan Ma'rifatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Kata pengarang hafizahullah, oleh kerana ma'rifatullah itu menjadi asas kepada segala yang terkandung di dalam ajaran Islam, maka ia menjadi kewajipan yang pertama kepada setiap Muslim. Hakikat ini disimpulkan oleh ulama tauhid di dalam kalimah awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Yang kita menajid, orang dulu menajid, awaluddin ma'rifatullah, awal ugama mengenal Allah. Ni orang tak menyanyi lagu tu, ni lagu Hindustan lah ni. Baik, yang pertama di dalam agama itu mengenal Allah. Kalau kita pun sebutkan tak kenal maka tak cinta. Maka nak sembahyang, nak puasa, nak buat apa saja, mestilah mengenal Allah terlebih dahulu. Sebab bila kita kenal Allah, maka barulah kita tahu siapa yang suruh kita sembahyang. Kita sembahyang ni untuk siapa? Ramai hari ni dia tinggalkan ma'rifatullah ni, sibuk dengan ilmu. Awak mula-mula nak dekat Allah, tu yang ambil ilmu tasawuf. Dia nak ilmu tasawuf, ilmu nak dekat pada Allah, padahal dia tak kenal Allah pun. Sebab tu dia kata awal agama ni dalam mengenal Allah. Maka sebab itulah menjadi perkara utama untuk mempelajari ilmu tauhid ini. Dan yang pertama di dalam tajuk ini ialah mempercayai wujudnya, yakni wujudnya Allah dengan betul. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inzuru madza fis samawati wal ardi wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Surah Yunus ayat 101. Artinya katakanlah, apa dia? Allah suruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kita. Dan kita pun kena bagi tahu pada orang lain. Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi.
tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Maksudnya Allah suruh kita menggunakan akal. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dan kami jadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan akal. Tu 3 sumber untuk mendapat ilmu. Tapi sayangnya sedikit sangat manusia ni bersyukur. Maksudnya tak ramai orang menggunakan akal untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh fikir benda yang rumit. Mereka cipta jet, telefon dan sebagainya, tapi dia tak boleh nak guna akal untuk nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa yang berlaku di alam ini? Apa yang berlaku? Kejadian-kejadian yang ada di alam ini adalah bagi membuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam Allah zahirkan hari ini kan. Kadang-kadang orang teropong tengok awan tu berbentuk kalimah Allah. Korban baru ni, tuan-tuan. Kita sembelih korban. Di daging itu ada kalimah Allah. Belah buah tomato, ada kalimah Allah. Tangkap ikan toman, sisik dia tertulis kalimah Allah. Tapi di hujung ayat ni, wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun. Orang kafir dia tengok benda-benda tadi tak ada faedah. Tengok saja. Tengok sajalah. Sebab tu Allah sebut masalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a summun bukmun 'umyun fahum la ya'qilun. Perumpamaan orang kafir ni siapa menatang. Ya, siapa menatang saja. Kita panggil woi lembu. Oh yang bodoh sangat ni. Kita kata dia bodoh. Ada dia tanduk kita. Natang ni kata aku bodoh tu tak ada. Dia geleng kepala betul. Kenapa? Summun bukmun 'umyun fahum la ya'qilun. Jenis menatang kafir ni dia kata jenis buta, tuli, pekak. Buta, tuli, summun bukmun 'umyun. Jenis bisu, pekak, tuli. Habis ya? Maka la ya'qilun, dia tak boleh nak menggunakan akal dia. Maka sebab itulah Allah turunkan macam-macam tanda-tanda kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tengok tak ada faedah langsung, naudzubillah. Betulah Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya kafir ni Tuhan kata, sama ada kamu bagi ingatan pada dia ataupun tidak bagi ingatan pada dia, sama la yu'minun. La yu'minun ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni makna dia adalah present tense and future tense. Maksudnya la ni dia tak beriman, akan datang pun tidak akan beriman. Nauzubillah. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Karena Allah dah tutup pintu hati mereka dan Allah tutup mengapa? Telinga mereka, tulikan telinga mereka dan Allah butakan penglihatan mereka. Walahum, confirm bagi mereka, bahasa kita confirm puak-puak ni azabun azim, azab yang sangat dahsyat. Nauzubillah. Firman Allah Ta'ala lagi, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai' wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Artinya, yakni surah Al-A'raf ayat 185, apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah dan kemungkinan telah dekatnya ajal mereka, maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah Al-Quran itu. Maksudnya dengan pemerhatian kita kepada alam kejadian, lepas itu disebut
kejadian kerajaan langit, maksudnya kerajaan langit ni pentadbiran lagi lah, dengan pergerakan matahari, bulan yang berjuta-juta ni, bagaimana tu, kemudian hak bumi ni kan, hujan, panas, pokok tumbuh, semua tu pentadbiran, maksudnya berjalan dengan lancar ni. Allah SWT tengok. Jadi bila kita tengok kejadian siang dan malam, bintang-bintang yang berjalan, yang laju ni bintang ni, dah lah banyak laju, tapi tak pernah berlaku perlanggaran antara satu sama lain. Begitulah di bumi ni kita tengok musim kan, musim buah keluar buah, hujan, banjir ni berlaku ni, hidup mati begini semua berjalan dan begitu elok. Maka kita pun dapat kesimpulan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak kita sembah melainkan Allah. Sebab Allah lah yang jadikan alam dengan terbaik ni, tabi alam dengan terbaik, maka dialah saja yang layak disembah, hak lain tak layak. Tapi oleh kerana manusia hak kufur, pergi tutup pintu hati ni, dia pergi sembah benda lain. Apa nak? Lepas tu di hujung tersebut, bila maksudnya Allah minta supaya kita bebaskan diri kita daripada sebarang sekutu, bebaskan diri kita ni daripada syirik. Bimbang apa? Bimbang bila ajal tiba dalam keadaan kafir, na'udzubillah, maka tempatnya adalah neraka. Di hujung Allah tanya, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Berita manakah kalau kita cakap siapakah kamu nak dengar lagi? Cakap siapakah kamu nak percaya lagi selain daripada Allah? Tak ada dah. Tak ada lagi cakap ataupun berita ataupun perkhabaran yang paling tepat melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung dalam Al-Quran. Sebab itulah hari ini kita tengok manusia ni, dia tidak yakin pada Al-Quran, dia percaya pada benda-benda lain. Peraturan Al-Quran, syariat Al-Quran tu daripada Allah, tiba-tiba dia nak pergi ambil hal lain. Itu maksudnya manusia-manusia yang tidak pandai lah, tidak pandai. Baik, itulah anak kunci yang ditunjukkan oleh Al-Quran untuk mengenal Allah dan mempercayai wujudnya, di mana manusia itu hendaklah menggunakan panca indera dan akal fikiran yang dikurniakan oleh Allah dengan cara yang sebenar. Mata, telinga, akal tu guna dengan cara yang sebenar. Apa guna? Yakni melihat alam ni. Tengok langit, tengok kejadian kita, tengok pokok durian kita, tengok rumput, tengok binatang. Subhanallah. Tu tengok. Jadi bermula daripada melihat kejadian manusia itu sendiri. Tengok kita ni, ya, daripada kita kecil, besar, dewasa, tua, mati, yang boleh bercakap, boleh menapas ni. Tengok haiwan ni kita tengok ada panggil lagu ni, ada panggil lagu ni, yang berasal daripada telur kan, kemudian menetas jadi anak besar. Subhanallah. Tu tengok kejadian. Tengok tumbuh-tumbuhannya. Kita tanam pokok kan, daripada biji benih yang kecil akhirnya pecah, keluar tu pokok, kemudian besar keluar bunga, keluar buah. Subhanallah. Itu bukan boleh jadi sendiri. Tak boleh jadi sendiri. Mesti tengok, sebab tu tengok. Dan kejadian-kejadian yang lain. Melihat kejadian bumi dan langit dengan peredarannya yang menakjubkan. Siang dan malam berlaku dengan teratur. Tak pernah pun siang ni panjang ataupun malam ni jadi pendek. Tak ada. Cukup menakjubkan. Dengan melihat ini semua, kita akan terpegun dan mustahil ia tercipta dengan sendirinya. Boleh ke berlaku siang sendiri, siang berlaku sendiri, malam ni darian ni jadi sendiri tak? Mesti ada penciptanya, yakni tukangnya. Dengan itu kita yakin pastilah ada yang menjadikannya yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Maka sebab itulah dalam bahasa Arab disebut segala ciptaan ini dinamakan sebagai makhluk, yakni yang dicipta. Yang dicipta bumi ni, yang dicipta manusia ni, yang dicipta kan. Maka bila disebut yang dicipta,
maka sudah tentulah ada penciptanya, yakni khaliq. Makhluk ada khaliqnya, ini pencipta dia. Baik. Kemudian kita kembali kepada kitab Allah yang menunjukkan kepada kita untuk melihat yang sepatutnya dilihat dan memerhati dengan cara yang membawa kita mengenal Allah dengan cara yang betul dan menanamkan keimanan yang teguh kepadanya. Sebab tu Allah bagi beza mata kita dengan mata binatang. Binatang ni dia hanya melihat saja, dia tidak boleh menilai. Tapi kita melihat dengan menilai. Hatta kita boleh tengok orang ni suka kat kita. Kita tengok muka orang ni suka kat kita. Orang ni tak suka kat aku. Orang ni dia marah kat aku. Gambar ni menarik, gambar ni tak menarik. Ini lawa, ini cantik. Itu mata manusia. Begitulah pendengaran kita. Kita boleh dengar kata-kata. Ada kata-kata yang menusuk kalbu. Tajam, bisa sungguh. Bisa sungguh. Mulut dia ni bisa sungguh. Mulut tajam. Kita kata apa? Orang kata mulut laser. Mulut laser dia ni. Bapak, buat telinga kita. Berbeza dengan binatang. Binatang ni dia dengar saja. Kenapa? Sebab binatang ni tak diperintahkan oleh Allah untuk qulin zuru, memerhatikan. Dia juga tidak diperintahkan untuk menilai apa yang dia dengar. Adapun manusia, setiap yang lihat tu nilai. Tengok kejadian yang menakjubkan, kehebatan. Bukan saja-saja. Sebab tu Allah suruh qulin zuru tu tengok. Sebab tu dalam Islam ni pelancongan itu adalah ibadah. Pelancongan itu adalah ibadah. Tapi hari ini pelancongan ni jadi maksiat kan. Bagaimana nak tarik pelancong? Sedia hotel, sediakan pelacuran dan sebagainya. Sediakan arak. Tak betul. Sedangkan pelancongan adalah ibadah. Sebab apa? Dengan melancong kita boleh melihat kaifa kana aqibatul mukazzibin. Boleh tengok kesan orang yang mendustakan Allah. Siapa kalau orang pergi ke Jordan, dia akan jumpa laut mati. Pergi tengok, inilah tempat laut mati. Lepas tu kita kalau pergi sana, pergi tengok lepas tu balik. Ada orang pergi siap mandi je lah tu. Tak boleh mandi, siap ambil lumpur. Lumpur. Pelik tengok. Padahal Allah tak tengok kesan dia. Tengok yang kecantik. Bila tengok akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tempat binasa, menggerunkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jangan sekali-kali lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan dia tidak jadi. Baik, kemudian dan dia kata, marilah kita perhatikan ayat-ayat yang diantaranya ialah firman Allah. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Az-Zariyat ayat 20 hingga 21. Artinya, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Orang yang yakin, dia tengok bumi ini, dia boleh tengok bagaimana kita tengok Allah SWT jadikan bumi yang begitu cantik. Nanti dia akan huraian nanti pada bumi orang. Sebab tu Almarhum Tok Guru ni nanti dia kata, sebenarnya dia kata untuk nak sampaikan tazkirah ni bukan ustaz saja. Panggil pegawai pertanian. Okey tuan cerita tentang pertumbuhan pokok ni. Bagaimana dia boleh tumbuh dengan baja dia, kemudian bahagian penuh. Cerita. Kemudian kaitkan dia supaya dengan kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita buat sekarang. Kalau tuan-tuan anak-anak tuan-tuan mengaji di Seriti ni, semua dia mengaji tu, dia buka subjek apa? Sains ke, matematik ke, nak relatekan matematik tu awalnya ayat Quran. Ayat Quran, okey ini berkenaan dengan matematik. Ini ayat Quran, ini berkenaan dengan sains. Supaya dia jadi apa nanti, dia jadi doktor ke, dia jadi engineer ke, hatta dia jadi guru pakar matematik.
Dia ajar, akhirnya dia akan kait. Inilah kehaibatan Allah SWT. Dia jadi geografi. Dia ajar ni stalaktit, ini stalagmite. Lalu dia kait. Semua ni daripada Allah. Baru orang boleh kenal. Lepas tu baru ni ada seorang profesor. Allahumma Siddiq Baba. Kami cikgu ni hari-hari duduk dengar Datuk Siddiq Baba ni. Dia membicarakan tentang dualisme. Sistem pendidikan dualisme ni. Dia kata kita cuba nak hapuskan dualisme. Apa? Dualisme ni memisahkan antara kehidupan dan akhirat. Kehidupan dengan agama. Ini bahkan akhirnya lahirlah pelajar yang genius. Tapi akhirnya jauh daripada Allah SWT. Cuba nak kembalikan balik. Lepas tu sistem pendidikan yang kita buat ni, sekolah-sekolah agama, kawan-kawan kita buat tuan-tuan, Sriti yang tanya adalah menggabung jalinkan antara Allah dan sains. Supaya dia ingat kenal Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Okey. Tadi panggil pegawai pertanian, suruh bagi tazkirah tentang pokok supaya orang kenal Allah SWT. Ni panggil doktor pula. Doktor cerita tentang kejadian manusia. Cerita tentang degupan jantung. Jantung ni apa fungsi dia jantung? Oh, Rabbi. Suruh doktor cerita. Cerita tentang hati. Cerita doktor tentang hempedu. Ada kawan seorang tuan-tuan, hempedu dia tak ada. Kita dengar kalau makaya hempedu boleh pak buang. Kalau hempedu ni kena hati bagi tak boleh makan tu macam tu. Hati tu pakai tahu hati tu kenapa hempedu. Rupanya hempedu ni sangat penting dalam cikgu tu. Kawan tu dia hempedu tak ada. Menyebabkan dia ni cepat penat. Kemudian makan sekali sikit lah. Kena makan sikit pun makan sikit pun. Kerana hempedu dia tak ada lah. Jadi doktor boleh cerita tentang bagaimana jantung yang berdegup ni tak mati. Tak mati. Hatta waktu kita tidur pun subhanallah. Itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dia kata air liur kita. Dalam badan kita ni ada air liur. Air liur kita pun dia keluar tak mati sekali. Ini juga satu perkara yang luar biasa yang Allah suruh kita perhatikan. Perhatikan pada mata kita, perhatikan pada bulu-bulu yang tubuh pada badan, bulu hidung dan sebagainya tu semua adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala lagi, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada suatu saripati yang berasal daripada pati tanah. Berarti mani kita ni Allah sebut mani ni adalah saripati. Apa maksud saripati? Ialah perahan. Allah perah daripada tanah. Lagu nak perah tanah? Maksudnya hasil daripada makanan kita, beras kita yang datang daripada pokok padi tu mai daripada tanah. Daging yang kita makan, lembu tu makan rumput, rumput tu mai daripada tanah. Semua makanan kita ni basicnya adalah daripada tanah. Masuk sayur, masuk nasi, masuk daging dalam badan kita. Hasil dah perah tu keluarlah ayat mani. Subhanallah. Itu Allah jadikan tok kita Nabi Adam asalnya daripada tanah. Kita pun hakikatnya daripada tanah juga. Kalau kita sebut dunia daripada tanah, maksudnya daripada tanah. Kalau asalnya tanah, hari ini Allah jadikan mani. Hakikatnya mani itu adalah min tin, daripada tanah juga. Tengok Tuhan kata, kemudian kami jadikan mani itu, saripati air mani itu yang disimpan di tempat yang teguh, fi qararin makin. Tanah jadi keluar tumbuhan, kita makan, kemudian perah jadi mani. Mani itu pula akhirnya disimpan dalam rahim, fi qararin makin. Qararin makin maksudnya
tempat penyimpanan yang sangat teguh. Tu. Tempat penyimpanan yang teguh. Sebab itulah mani ni dia melekat yang sangat kuat. Sopo pacak tu melekat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 'Alaq tu ialah jadi benda yang melekat sopo pacak. Kita pernah kena ketik bacaan? Nak tarik. Dia nak tarik. Kan? Cara mudah tarik buah cuka kan. Betul pergi menembak buat cuka siap. Kena cuka keluar tarik. Tapi nak tarik sikit. Begitulah mani kita tu melekat cukup kuat. Sebab tu ulama dalam tafsir ayat ni dia kata, sebab itulah isteri kita yang mengandung tu dia berjalan, dia pergi pasar, dia duk bekerja, baby tu tergantung kuat. Memang dia tergantung di rahim, tak jatuh-jatuh. Apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan kalaulah ibu tadi menggugurkan anak tersebut. Gugur ni berarti maksudnya sopo kita pi kek derian tuan-tuan. Kek derian. Ambil galak, cakok tu tangkai tu. Pam, oi ni. Terkoyak, bukan dia putih-putih tangkai tu. Terkoyak habis kulit-kulit dah tu. Koyak habis. Kalau hak derian sensitif tuan-tuan menyebabkan dahan tu akan rosak kena tu, koyak tu. Berbeza dengan derian tu kalau kita tunggu. Dia lekang luruh elok. Tak? Samalah isteri kita yang mengandung tu, kalau dipaksa gugur, menyebabkan rahim dia akan rosak. Menyebabkan banyak kes keguguran ni, wanita tu mati. Banyak kes. Kenapa? Dicabut dengan ketang. Berbeza dengan dia beranak. Beranak tu umpama buah derian yang luruh tadi tu. Tu Allah sebut tu. Nak sebutnya baby tu duduk pada tempat yang kukuh. Siapa buat tu? Allah Subhanahu wa taala. Lalu air mani tu kami jadikan pula segumpal darah. Tuan dah sebut ni, inilah proses aku. Mani daripada tanah tu jadi mani, kemudian bertukar menjadi segumpal darah. Daripada segumpal darah tu, maka kami jadikan pula daging pula. Dan segumpal daging itu kami jadikan pula tulang. Lalu tulang itu kami bungkuskan dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka maha suci Allah pencipta yang paling baik. Di sekolah ada tingkatan 4 ni. Dalam pendidikan Islam pun ada bab ni. Dalam tasawuf Islam pun ada bab ni. Jadi anda tayang kepada budak dalam tempoh 2 minit proses mani ni daripada dia mula masuk ke rahim sampailah dia jadi baby sampai beranak. Tengok bukan tumbuh tulang, subhanallah Allah jadikan. Apa yang untuk manusia? Kamu tengok, adakah benda tu boleh jadi sendiri? Tak boleh. Dan mampukah kamu untuk nak buat begitu? Tak. Kita boleh buat apa? Perempuan kita buat apa? Buat tepung bungkus. Kan? Tepung, adun, balut, akhirnya jadi tepung bungkus. Tu pun tepung bungkus tu nak jadi inti dia tu. Kan? Nak jadi bola dia tu boleh jadi sendiri ah. Bini kita ambil tepung, bungkus-bungkus yang pisang, kukus. Keluar-keluar inti manis noh jadi. Dah, inti tu kalau bini kita tak buh, pakai makan tepung sajalah. Tapi apa yang Allah ciptakan kita ni kan daripada setitik mani. Jadi dalam badan kita ni ada jantung, ada hati, ada limpa, ada tulang, ada urat. Allah nak fikir. Manusia susah payah pun jadi kamu. Bukan senang nak buat hampa ni. Bukan senang. Tiba-tiba hampa keluar main, qasimum mubin, lawan aku hangit. Satu hari dia tengok bagi manusia. Allahu Rabbi. Patutlah di akhirat Allah lempar hak kafir-kafir ni dalam neraka. Kenapa? Mereka jadi manusia yang sangat tak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebut innal insan li rabbih kanudun, la kanudun. Manusia ni sungguh-sungguh tak kenang budi dengan Tuhan dia. Tuhan buat dengan begitu payah, keluar main, hari ini tak sesuai. Oh ini tak sesuai. Allahu Rabbi.
Jadi ayat jelas bagaimana Allah sebut hebatnya Allah Subhanahu taala, maka kita kena Allah Rabbi subhanallah. Lepas tu pagi Jumaat, pagi esok tuan kita pagi Jumaat kita nak baca kan. Waktu sejadah tuan baca tu, bacalah dengan penuh keyakinan, baca dengan reti makna dia. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tuan balik apa? Tuan tengok makna dia. Aku sujudkan sajada wajhi muka aku lilladzi kepada Tuhan yang menciptakannya. Wasawwarahu, Tuhan inilah yang rupa bentuk muka aku ni, yang handsome, hidung macam Tuhan lah, bukan muak aku buat. Wasyaqqa sam'u, Tuhan lah yang tepuk lubang telinga aku ni, yang aku boleh dengar. Wa basaru, Tuhan lah yang buat mata aku macam ni. Bihaulihi, dengan daya upayanya. Wa quwwatihi, dengan kekuatannya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baca pula waktu sujud tuan-tuan, memang boleh menitiskan air mata. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mimma fa ahya bil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatil liqaumin yaqilun. Surah Al-Baqarah ayat 164. Tadi Allah tentang kejadian kita, bagaimana Allah ciptakan kita ni, hari ni boleh cakap ni, boleh jalan, boleh fikir ni, asalnya daripada titik mani saja. Allah kata, cuba hangpa tengok kajian bumi pula. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi tu, tengok langit tu, tengok langit hangpa duk junjung, tengok bumi hangpa duk pijak tu, jangan tengok saja, jangan duk pijak saja, tapi tengok. Subhanallah. Apa tu kita tengok langit apa? Subhanallah ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Maha suci Tuhan, memang kamu ni hebat sungguh, tak ada sebarang kelemahan. Dan kamu tidak jadikan langit ni saja-saja ya. Berapa tu amal langit saja, ada benda, ada tujuan Allah jadikan langit tersebut. Silih berganti malam dan siang, sekarang malam, esok siang, berjalan dengan elok tu. Bahtera yang berlayar di lautan membawa apa yang berguna bagi manusia. Tengok kapal ni yang beratnya ribuan tan, dibuat daripada besi. Biasa besi ni kita letak walaupun kecil, letak tenggelam tu. Tapi besi yang bertan-tan yang nama dia kapal ni, Allah timbulkan dia. Jangan kita kata teknologi sah, bukan teknologi. Allah ajak kita dalam Quran, bukan teknologi yang menimbulkan kapal tu, tapi Allah yang timbulkan. Sama kapal terbang, bukan teknologi yang kerana sistem jet dia sembung, oleh kerana ada bahan yang kalau kita mengaji sains kan, maksudnya bila ditolak angin ni menyebabkan dia jadi ringan, menyebabkan dia terapung, itu sains. Tapi hakikatnya ma yumsikuhunna illa rahman, tak yang tiada yang menahankan kapal terbang tu daripada jatuh melainkan Allah yang Ar-Rahman. Dia tak mau. Dulu orang mengaji sains ni, dia mengaji sains saja. Sains begini. Teori ni lagu ni menyebabkan ini menyebabkan kapal terbang terapung. Ini yang menyebabkan kapal terapung. Lah, kapal itu terapung kerana Allah lah yang timbulkan dia. Kemudian bahtera dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, yang hujan. Kita lagi kemarau tuan-tuan. Kita lagi duduk Allahumma waisal muhlikan wala mudamwira Tuhan. Titik aku nak sudu ayak tak pernah ada dah. Kau pelan pun nak layu dah, tak nak jurus dah. Ayak telaga pun nak kerina ni. Banyak tempat-tempat plastik tu tak berlaku dah tuan, ayak tak pernah ada apa-apa. Sebab marau. Jadi ingat, learning kita susah sangat-sangat ni. Ada tempat susah sangat. Tuhan nak supaya, ya Allah,
Nak tu, ya Allah, turunlah hujan. Tuhan dah suruh sebut tu ya. Tapi tak ramai lah sebut tuan-tuan. Oh, panas lah. Mesti tu panas. Padahal, ya Allah, sebutlah, ya Allah, turunlah hujan. Kalau nak guna macam Allahumma waisan muwisa la muhlikan wala mudammira. Allah masuk ya rahmat. Tuhan nak sebut tu. Panaslah ni. Panaslah ni. Pergi siram pokok. Tuhan, pokok ni hamba-Mu juga. Dia kering dah ni. Tengok lembu kita apa Tuhan. Tuhan nak sebut tu supaya ingatkan dia. Turunlah hujannya. Insya-Allah. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi yang sudah mati, yang kering. Tuan ajak bagaimana tanah yang kering kontan. Lah ni pergi tengoklah tanah padang kering, merekah tuan-tuan. Subhanallah. Merekah. Tapi nanti bila turun hujan, maka akan tumbuh balik tumbuh-tumbuhan. Dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan binatang. Kita tengok dah paling banyak lah ni. Tempat kita ni kera. Allah, beranak. Hak dukung, hak kokok. Oh, banyak tengok kera ni tak buat mana. Sesungguhnya menjadi semua tu. Semua daripada langit, siang, malam, hujan, tuan-tuan, tumbuh-tumbuhan. Semua itu adalah menjadi. Dia sebarkan di bumi segala jenis haiwan dan pengisaran angin. Pengisaran angin ni tuan-tuan. Anda ingat itu toko sebut. Air ni dia kata, air lah sampai air tangki tu. Kemudian bila turun tu, maka berlaku angin. Ada angin daripada timur, ada angin barat. Angin timur dan barat tu, siapa orang tanam raya tu, dia ada alat pusing tu. Nama apa tu benda tu kan? Maka angin ni bila tiup tuan-tuan menyebabkan air tadi berpecah. Turunlah titisan-titisan yang halus tu. Pengisaran angin. Dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi sesungguhnya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa ayat yang kita baca ni tuan-tuan, daripada nak tengok kejadian langit, kemudian tengok pada kejadian diri kita, kejadian penciptaan manusia, semua tu adalah jalan-jalan ayat-ayat yang kita akan baca lagi. Semuanya adalah ayat-ayat yang nak mengajak manusia mengenali Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kita akan cuba terapkan sistem pendidikan ni ke arah ni. Dinamakan sebagai penerapan nilai-nilai Islam merentas kurikulum ni. Maksudnya semua anak-anak kita ni diminta supaya cikgu apa pun bila mengajar, maka jangan lupa kaitkan semua kejadian ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun dekat tu cuma nak sebut sikit tuan-tuan, banyaklah timbul isu-isu ni. Sekarang ni dah sampai vaksin. Dan hari tadi tuan-tuan, 2.30 tadi Perdana Menteri kita dan kita punya DG dah menerima suntikan vaksin. Sebelum ni ada orang tu hantar mesej kena macam-macam lah Ustaz. Ustaz nak ke benda haram duduk dalam tubuh badan kita? Dia kata buat daripada anjing lah macam-macam kan. Jadi vaksin ni ulama dah jawab dah. Kalau pun ianya haram sekalipun, maka ianya diharuskan. Kerana pada zaman Nabi pernah seorang badui datang dalam keadaan sakit, lalu Nabi arahkan dia supaya minum air kencing unta. Setelah diberi minum air kencing unta dan sedikit susu, maka akhirnya dia sembuh daripada penyakit dia. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutnya. Yang kedua, kaedah usul fiqh menyatakan ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat menghalalkan yang haram. Maksudnya dalam keadaan tak ada ubat lagi, maka ketika tu walaupun benda haram diharuskan. Tu jika vaksin tu haram. Namun begitu tuan-tuan, penjelasan yang disebut oleh Ketua Penolong Mufti Penyelidikan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Syed Syarizan Syed Muhammad menyifatkan dakwaan berkenaan dengan kata vaksin ini daripada sumber yang haram adalah tindakan yang tidak matang. Ada kata vaksin ini adalah agenda Yahudi
nak cucuk dalam badan kita supaya orang Islam ni jadi bodoh atau itu. Sebenarnya dia kata ucapan ni tak betul. Kalau betul lah dia kata vaksin ni agenda Yahudi, mengapa negara haram Israel itu sendiri telah memvaksinkan 75% daripada rakyat dia. Maksudnya rakyat dia pun divaksinkan juga. Kalau agenda Yahudi sudah tentulah dia bagi kita saja vaksin tu. Dia hanya apa tak setuju. Dia orang Islam saja setuju tak. Yahudi juga, Israel juga menerima vaksin. Malah hari ini tiada laporan yang kita dengar kononnya rakyat Israel yang mati selepas terima vaksin taraf. Tak ada pun yang mati. Kemudian ada golongan anti vaksin yang dilihat cuba pelbagai cara untuk menyokong sentimen termasuk mendakwa vaksin ini daripada sumber yang tidak halal. Jadi golongan ini sebenarnya salah faham. Sebenarnya Majlis Fatwa Kebangsaan telah mengesahkan bahawa vaksin ini tiada unsur haram dan meragukan. Saya sendiri, yakni pegawai doktor ni, duduk dalam pejabat mufti dan tahu bagaimana proses serta perjalanan Majlis Fatwa Kebangsaan. Jadi maksudnya nak buat simpulan tuan-tuan, insya-Allah yakinlah ini telah diputuskan bahawa vaksin yang akan kita terima tu dijamin tidak ada sebarang unsur haram yang kita terimalah. Moga-moga dijangkakan habis saja darurat ni, insya-Allah semua rakyat Malaysia sudah menerima vaksin dan kemungkinan kita badan kita ni bolehlah, maksudnya boleh elok daripada jangkitan COVID ini, insya-Allah. Itu sebagai usaha ikhtiar yang kita sebagai manusia diperintahkan untuk berusaha ikhtiar. Di samping itu kita akan terus berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana biasa malam ni tuan-tuan, insya-Allah kita akan semaya ajak lagi berdoa dan terus berdoa agar Allah, yang paling pentingnya, yang paling berkuasanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala lah yang berkuasa untuk menghilangkan COVID ini, insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.